Bolehlah kata trend lah. Orang-orang yang mengikut aliran yang mereka nisbahkan diri mereka kepada aliran sufi, tarekat, tasawuf. Mereka menyatakan jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Berzikir banyak-banyak, yang itu paling penting. Mereka berdalilkan dengan satu hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Nabi SAW tak menyatakan seperti itu, tapi dia kata Nabi cakap. Tuan-tuan biasa dengar, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadin nafs. Dikatakan bahawa Nabi SAW mengucapkan kata-kata ini ketika baginda pulang daripada peperangan Tabuk ataupun salah satu peperangan. Mana kita balik daripada peperangan, jihad yang kecil. Mana pergi berperang lawan Rom, itu jihad kecil. Jihad lawan orang kafir, itu kecil, berperang. Jihad yang lebih besar, iaitu lawan hawa nafsu. Inilah yang banyak berlaku di negara-negara Arab. Mereka lebih suka berselawat, berzikir, beratib. Termasuk di dalam bumi Palestin sendiri, mereka menentang orang-orang yang berjihad lawan Zionis, Israel. Ini jihad lawan bagi berperang dengan penjajah ni, jihad tu kecil. Jihad yang paling besar macam kita buat, berzikir, biarlah orang mati kena bunuh pun zikir, biarlah rumah kena bom pun, ini paling besar. Satu benda yang ajaib. Bagaimana mereka boleh berfikir macam itu, dengan beranggapan jihad yang mereka lakukan itulah yang paling besar. Jihad peperangan itu kecil. Berdasarkan hadis maudhu'. Hadis ini bukan diucapkan oleh Nabi SAW, tetapi para ulama hadis menyatakan itu adalah kata-kata Ibrahim bin Ablah, seorang rawi hadis yang dikatakan dia ini banyak mencipta hadis-hadis palsu. Ibrahim bin Ablah bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Qaradawi dia jawab tentang hadis ni. Dia jawab, pertama kita tolak hadis maudhu' tidak boleh diterima dalam maraji' maraji' tasyri'. Tak boleh kita terima hadis maudhu' untuk membuat hukum sebagai sumber-sumber hukum syariat. Untuk beramal pun tak boleh. Untuk maksudnya fadail amal. Ada orang kata hadis-hadis dhaif ni kita boleh guna untuk fadilah amal. Ya, tapi hadis maudhu' tak masuk. Tapi Syekh Al-Qaradawi kata apa? Katalah kita terima, golongan-golongan sufi ni, hadis itu katakan betul daripada Nabi SAW. Bermakna orang-orang yang mengaku mengikut ajaran tarekat sufi, selawat, kadang kumpul kat stadium selawat, kita tolak perbuatan mereka, kata-kata mereka berdasarkan hadis yang mereka sendiri sebut, iaitu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadin nafs. Mereka mengatakan bahawa jihad menentang hawa nafsu itu yang paling tinggi. Sebelum nak pergi yang lebih tinggi, kena buat jihad yang kecil dulu. Kita kata kalau kita buat bangunan pun kena ada foundation dulu. Ataupun kita belajar matematik, takkan kita belajar X kuasa 2 kuasa apa benda kan, pi apa benda, bahagi itu bahagi ini, X per 2 tolak itu tolak ini, sama dengan tu tahap benda lah kan, matematik tambahan. Kalau huruf ataupun nombor pun kita tak kenal. Masa kita sekolah tadika, cikgu bagi gambar apple, 1 apple, 2 apple, 1 campur 2. Cuba adik anak-anak kira, 1, 2, 3. 1 apple campur 2 apple berapa anak murid? 3 apple. Kan? Lukis pula oren. Oren 5 oren campur 2. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oren cikgu. Macam mana pula 3 kucing tolak 1 kucing? Dia kan maknanya nak belajar matematik mula pada kecil-kecil tu. Kemudian barulah boleh pergi pada pecahan, perpuluhan, barulah pergi pada admat.
Mana ada budak-budak kita tu pergi belajar ada admit matematik tambahan. Kalau orang-orang yang mengatakan jihad menentang hawa nafsu tu paling tinggi, sebelum dia nak pergi yang paling tinggi, dia mesti melaksanakan yang paling rendah. Itu hujah yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi dalam perkara ni. Maknanya apa tuan-tuan? Hujah dan amalan mereka itu batil. Saya tak mau sebut nama-nama ulama yang dikaitkan dengan aliran Sufism ini. Tapi saya mendengar sendiri ceramah, sebab saya belajar di Yaman. Kebetulan banyak mereka ni di Yaman. Aliran ini sedang berkembang di negara kita. Apa yang berlaku dalam masyarakat tak payah peduli. Tak apa, yang penting kita selawat, tanda kita sayang Rasul SAW. Adakah Rasul SAW redha kita melihat kemungkaran, kezaliman berlaku? Adakah Rasulullah SAW redha lihat kita ni biarkan saudara kita? Sebab bila bertanya tentang jihad, saya dengar sendiri disebut jihad yang paling utama ialah jihad menentang hawa nafsu, dan dibaca hadis tadi. Qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam, raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, jihad an-nafs. Lalu dia tolak mengatakan jihad peperangan. Satu orang ulama daripada Iraq ketika itu, Syekh Abu Isa apa hujung ni saya lupa nama. Dia sebut dengan sopan, kita terima jihad menentang hawa nafsu itu juga penting, tetapi dia kata agama kita dinuna din, ya, dinuna dinul isti'dadil quwwah. Qala Allah Ta'ala wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatul khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Tidakkah kamu tahu agama kita juga agama yang memerintahkan supaya mempersiapkan kekuatan? Allah Ta'ala menyatakan, bersiap sedialah kamu mempersiapkan kekuatan. Dijelaskan oleh Nabi SAW, kekuatan di sini dengan makna kemahiran menggunakan senjata. Ala innal quwwata rami, dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu kemahiran memanah, kemahiran melemparkan lembing, kemahiran menggunakan senjata, dan kuda-kuda yang dipacu untuk peperangan. Yang mana zaman hari ini berubah taktik ataupun kaedah peperangan. Orang Islam juga mesti mempersiapkan kekuatan, kemahiran menggunakan senapang, menggunakan rifle, M16, kereta kebal, jet pejuang. Kadar mana? Mastata'tum, kadar yang kamu mampu. Selepas pada itu serah pada Allah Ta'ala. Bukankah agama kita mengajar ini? Tapi mereka tak jawab. Ya, seorang lagi ulama yang aliran Sufi pun dia kata, itulah kita penting jaga hati, jangan buruk sangka pada orang, gini-gini macam-macam lah. Yang peliknya bila tanya tentang apa pandangan terhadap George Bush. Hadha Rais Bush huwal insan. George Bush ni masa tu perang Iraq. George Bush ni dia adalah manusia. Kita mesti dakwah pada dia. Kita mesti sampaikan risalah Islam kepada dia. Walhal ketika itu George Bush bunuh orang Islam. Dia tanya tentang ulama-ulama Saudi, orang-orang Islam. Maknanya Presiden George Bush yang kafir, yang hantar tentera serang negara orang Islam, dia kata kita jangan marah dengan dia. Dia ni manusia, dia jahil. Kita kena sampaikan Islam pada dia, dakwah, jangan marah dia. Kena sayang dia. Tapi bila tanya ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, golongan yang dikatakan Wahabi, dia memang Wahabi, dia anti. Dia kata ini sesat, ini ulama ni begitu begini keras, begitu sesat. Maknanya dia ucap kata-kata yang tak manis lah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengannya ruhama bainahum. Ya, asyidda'u 'alal kufar.
keras sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sama-sama orang beriman ini ada rasa ruhama, belas kasihan, lembut, lemah lembut. Ini terbalik bila sebut George Bush, Raisul Bush huwal insan. Saya tak mahu sebut nama ulama ni, bukan cara saya lah nak burukkan, tapi itulah hakikat bila mana mereka tersasar daripada memahami makna jihad. Kata dia, jihad yang paling tinggi adalah melawan hawa nafsu. Hujah Al-Qaradawi dalam bab ini, tuan-tuan, bagaimana seorang yang pergi berjihad, memikul senjata, menghadapi kemungkinan mati dalam peperangan, meninggalkan anak isteri, adakah mereka itu tidak melawan hawa nafsu? Tuan-tuan ingat senang, saya pernah berada bersama dengan pejuang-pejuang Hamas di sempadan. 1.5 km tentera Israel, mereka melaksanakan ribat. Nabi SAW menyatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Hadis rawahul Bukhari. Berjaga-jaga di medan ribat, iaitu menjaga sempadan negeri orang Islam, sehari ganjaran pahalanya lebih besar dan lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya sehari. Kalau dia buat tiap-tiap hari, saya tanya, apa sahaja dia buat, apa kerja dia? Ada yang duduk, tuan-tuan, bertugas pukul 12 sampai subuh, jaga sempadan dengan senjata. Adanya cikgu sekolah, esok pagi nak sekolah, nak ngajar sekolah. Saya tanya, tidur tak? Dia kata dapat tidur 2 jam. Berjaga-jaga di medan jihad, esok pagi nak ngajar sekolah. Ada di antara mereka itu polis, ada juga ada di antara mereka itu peniaga kedai runcit, macam-macam orang ada. Ada pelajar universiti, pelajar bahagian engineering. Saya pergi di sempadan, dan tidakkah mereka itu melawan hawa nafsu? Waktu itu paling bagus untuk buat tidur paling seronok time tu. Tapi mereka tinggalkan katil. Ada yang ada isteri, ada anak, tinggal. Mereka berjaga-jaga di sempadan dalam melaksanakan kewajipan agama. Tidakkah mereka itu melawan hawa nafsu? Adakah melawan hawa nafsu tu dikira berzikir saja tanpa melaksanakan kewajipan jihad? Ya, itulah yang dapat saya sentuh pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan sambung selebihnya, bakinya, maratibul jihad, dalam kuliah kita yang akan datang. Baik, sebelum saya sudahi, ini ada surat daripada Haji Zul, pengurusi surau Al-Muhsinin. Itu kutipan hari ini untuk disumbangkan kepada, kita ada kutipan fisabilillah di belakang, untuk disumbangkan kepada Tahfiz Al-Aziziyah, ya, bagi menyelesaikan baki hutang pembekal bagi kerja pembinaan kelas tahfiz. Ya, baki yang tertunggak adalah RM18,400 dalam surat ni kata. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama cuba menyumbang mana yang kita mampu, dan ya, insya-Allah daripada tempat-tempat lain pun akan bantu juga. Baki RM18,400, dan saya dah pergi tahfiz ni, pelajar-pelajar pun dah mula masuk dan dah mula belajar. Dia laksanakan tahfiz full time dan part time. Tuan-tuan, kalau ada yang tinggal dekat dengan Keramat, nak hantar anak pagi sekolah kebangsaan akademik, lepas Zuhur nak letak anak sampai Isyak, boleh hubungi, ni ada surat ni, boleh hubungi pihak tahfiz ni dengan bayaran yang sangat minimum, ya, untuk anak kita. Siapa sekolah pagi, balik sekolah nak masuk tahfiz, ataupun pagi dia sekolah petang, pagi masuk tahfiz, tengah hari ada van akan hantar pergi sekolah dia. InsyaAllah kita nak anak-anak kita sekarang ni, di samping akademik, agamanya pun ada, hafal Quran, ya. Kita nak anak-anak kita esok orang-orang yang dapat menyampaikan risalah agama ataupun berperanan di bidang-bidang macam tuan-tuan engineer dan sebagainya, hafal Quran dalam dada. Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah kita di akhirat esok, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.